Ini bab larangan meriwayatkan hadis daripada perawi-perawi dhaif dan bercermat dalam menerimanya. Dengar belakang tu kata tak terang. Saya ni sekadar tu saja. Boleh. Belakang ni boleh dengar. Boleh ya? InsyaAllah. Melalui bab ini Imam Muslim nak menarik perhatian kita kepada periwayatan hadis-hadis dhaif. Bagi beliau, kita hendaklah bercermat. Beliau sebenarnya mewakili ulama-ulama kita lah, ulama-ulama hadis dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mesti bercermat dalam meriwayatkan hadis, dalam menerima hadis daripada perawi-perawi dhaif. Dan hadis dhaif itu perlu diketahui, perlu dikenali. Kalau tidak, dia jadi banyaklah kecelaruan akan berlaku. Itu maksud dia buat bab ini. Kemudian mengikut istilah ulama mutaqaddimin, hadis itu terbahagi kepada dua sahaja, hadis sahih dan dhaif. Yang termasuk dalam dhaif itu hasan pun masuk dalam dhaif juga, dalam istilah mutaqaddimin. Kemudian hadis maudhu' itu pun termasuk dalam hadis dhaif juga, dalam istilah mutaqaddimin. Kemudian perincian dibuat oleh ulama. Kemudian ada hasan di antara dhaif dengan sahih, itu ada hasan. Kemudian dhaif itu lain, maudhu' yang lain. Itu istilah kemudian. Dalam istilah mutaqaddimin, hadis itu dibahagikan kepada dua saja secara kasarnya, iaitu sahih dan dhaif. Kemudian yang dhaif, yang macam mana, yang kita boleh pakai sejauh mana, untuk apa, itu pun dibincangkan oleh ulama-ulama di dalam kitab-kitab usul hadis atau ulumul hadis. Dan dhaif yang macam mana tak boleh dipakai, kalau dhaif dengan makna maudhu' itu tentu dah semua sepakat mengatakan kita tak boleh pakai, tak boleh meriwayatkannya, tak boleh menerimanya dalam keadaan sedar untuk pakai, untuk guna. Kalau terima tu untuk nak buat perbandingan, buat kajian lain lah. Tapi untuk pakai tak boleh hadis maudhu' itu. Yang dhaif pun kalau dhaif jiddan tak boleh juga dipakai. Tak boleh juga. Yang bolehnya dhaif biasa lah, dhaif biasa, tidak dhaif jiddan. Kalau yang dhaif itu pun bukan semua ulama kata boleh pakai, walaupun jumhur ulama mengatakan boleh dalam bab-bab tertentu, dalam batas-batas mengikut kaedah-kaedah syarat-syarat tertentu. Tetapi ada juga ulama seperti Ibnul Arabi misalnya, dia kata tak boleh langsung, secara mutlak tak boleh guna hadis dhaif, walaupun tidak dhaif jiddan pun tak boleh. Ramai juga ulama yang macam ni, tapi tidak termasuk di kalangan jumhur. Jumhur mengatakan boleh, tapi dalam batas-batasnya. Untuk hukum hadis dhaif, ikut mana-mana pun tak boleh. Hukum ni maksudnya menentukan benda ni sunat ke, jadi sunat ke, jadi wajib ke, haram ke, makruh, itu hukum lah. Dia tak boleh guna hadis dhaif. Paling tinggi pun untuk manaqib paling tinggi, untuk manaqib, untuk ad'iyah, azkar yang mana tidak bercanggah, itu ada syarat-syarat dia pula dah. Kemudian untuk targhib dan tarhib, sekadarnya itu boleh. Kalau maudhu' tak boleh langsung, itu pun termasuk dalam dhaif juga. Setengah-setengah masyarakat kita dia tak faham benda ni, dia ingat benda ni dibawa oleh ulama-ulama hadis sahaja. Orang yang belajar di luar negara saja bawa benda ni kemari, cerita bahawa hadis dhaif ni tak boleh dipakai, terutamanya kalau dhaif jiddan. Kalau pakai, apa syaratnya? Dia ingat ini ulama-ulama hadis saja bawa. Sebenarnya
Saya sudah cek ni semasa saya mengajar Sahih Muslim dulu di Kelantan. Saya ada buat catatan sikit sebanyak ni semasa mengajar. Di sini ada catatan saya. Dan benda ni saya ambil daripada kitab fiqh Syafi'i. Biasa pun ada juga, tapi orang tak beri perhatian sebab pengajian hadis itu tidak ditekankan sangat. Yang ditekankan ialah fiqh. Padahal dalam kitab fiqh pun ada sebut benda ni. Sama juga dengan apa yang dikemukakan oleh ulama-ulama hadis ataupun guru-guru yang datang berpendidikan daripada luar negara. Sama saja sebenarnya. Misalnya ini yang saya sebut ni, saya ambil daripada kitab Qalyubi. Qalyubi dan Umairah ini adalah hasyiah kepada Minhajut Talibin. Minhajut Talibin, kitab fiqh yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kemudian dia ada hasyiah dia di tengah tu, ada atas bawah. Qalyubi dia tulis begini: yu'malu bil hadits dhaif bi syurutin thalathatin. Boleh nak amal dengan hadis dhaif dengan 3 syarat, iaitu alla yashtadda dha'fuhu. Yang pertama, dhaifnya itu tidak keterlaluan. Tidak dhaif jiddan lah maksudnya. Kalau dhaif jiddan tak boleh. Alla yashtadda dha'fuhu, dhaifnya itu tidak bersangatan, tidak kuat. Satu. Wa an yadkhula tahta aslin 'am. Yang kedua, iaitu dia termasuk di bawah asal usul prinsip umum yang diterima dalam agama, yang maksudnya ada asasnya. Di lain dalam Quran ke atau dalam hadis yang sahih ada cerita tu, ada asasnya ada. Jadi hadis dhaif yang macam ni bolehlah, ini syarat dia keluar. Kalau langsung tak ada bahkan bercanggah, itu tak boleh, tak boleh terima. Wa alla ya'taqid al-fa'il sunniyat dhalika al-fi'li bidhalika al-hadith. Yang ketiganya, orang yang melakukan, mengamalkan hadis itu, dia tidak boleh beriktikad sunnahnya, apa yang dibuatnya itu berdasarkan hadis yang dia baca. Tak boleh. Berdasarkan hadis yang dia baca tu, walaupun hadis namanya tapi dhaif, dia tak boleh beriktikad ini sunnah Nabi. Tak boleh beriktikad begitu, ini sunnah Nabi. Tak boleh. Bahkan dia sekadar begitu je lah. Dalam setengah-setengah kitab dia sebut satu lagi syarat dia. Dia tidak boleh mengharapkan pahala daripada amalan yang dia lakukan yang berpunca daripada hadis itu. Tak boleh. Jadi kalau begitu buat apa? Jadi kita buat tu sebagai apa? Sunnah pun kita tak boleh nak anggap. Kemudian pahala pun kita tidak boleh mengharapkan. Jadi untuk apa kita nak amalkan kalau macam tu? Jadi ini dalam kitab Qalyubi pun ada sebut. Dan ini kitab fiqh Syafi'i ada. Sebenarnya sama saja kaedah ni. Kalau kita perhati, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab yang muktabar, sama saja. Jadi dengan sebab itulah ulama-ulama tak mau pakai itu hadis-hadis dhaif. Setengah-setengah orang itu dia nak sangat. Padahal berapa banyak lagi yang sahih, panduan dalam hadis-hadis yang sahih yang dia tidak buat lagi pun. Ya, itu tak ada siapa pertikam, buatlah, nak buat. Tapi dia tekan kepada yang dhaif. Ini pun satu masalah juga. Sebab sudah biasa dengan yang dhaif ini kan. Sudah biasa dia jadi suka. Dan yang dhaif itulah yang tersebar dengan meluas dalam masyarakat. Jadi dia rasa tidak ada apa-apa kesalahan, bahkan itu yang bagus. Ini satu kesilapan sebenarnya. Berapa banyak lagi sunnah Nabi SAW yang kita dapat di dalam hadis-hadis yang sahih, kita tak amal pun itu. Kalau amal itu saya rasa tak sempat pun nak buat, nak amalkan yang dhaif itu tak sempat. Yang dhaif itu macam tadi lah, dipertikaikan dengan syarat-syarat. Kalau nak pakai pun dengan syarat. Kalau yang sahih itu tak ada siapa pun yang pertikai, tapi itu tidak dipakai. Cuba kita tengok sunnah dengan zikirnya, kan baguslah zikir itu, memang dianjurkan oleh Quran, oleh hadis, memanglah tidak dinafikan. Doa semua tu ada, tetapi yang sebaik-baiknya kita kata pakailah yang Rasulullah SAW ajar.
Kan Rasulullah ajar kalau nak pakai pakaian baru pun ada, nak menilik di cermin pun ada bacaan, nak masuk pekan kedai pun ada bacaan. Berapa banyak bacaan, lain-lain bacaan itu. Kalau kita kira orang biasa ni penat juga dia, kalau nak menghafal bukan senang, nak baca itu, nak baca ini. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ni dia ambil jalan mudah, dia pakai satu tarekat. Misalnya kita kata ini satu tarekat, dia ambil alih sunnah tadi, ditukarkan dengan yang lain. Misalnya setengah-setengah tarekat tu dia baca, mungkin kita kata mudahlah kepada orang biasa ni, sebab itu saja yang dibaca. Mana-mana pun la ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Misalnya kita mudah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Misalnya ada yang baca begitu, ada yang baca lain, semuanya baca itu saja di mana-mana. Dari satu segi kita nampak mudah, sebab satu saja yang perlu dihafal. Tetapi itu sudah mengambil alih yang Rasulullah SAW. Kita tak ambil berat. Sedangkan doa Rasulullah SAW itu dia ada keberkatannya sendiri. Zikir dia tu ada kelebihannya yang tersendiri. Tak boleh kita nak ganti dengan yang lain. Jadi kalau nak dapat kelebihan itu, kalau kita boleh hafal benda-benda lain, kenapa yang dia tak boleh hafal? Dan itu tak ada siapa pun pertikaian berapa banyak yang sahih, tidak dibuatkan. Sekarang ni ambil yang dhaif, yang maudhu', tak ada asas langsung. Misalnya doa bulan Zulhijjah ni, saya dengar ada sebut-sebut daripada awal sampai 10 Zulhijjah tu, ada hari ni doa ni. Itu semua tak ada asas. Tak ada asas itu. Doa awal tahun dah, akhir tahun dah, macam-macam ada. Semua tidak ada asas. Tapi yang itu boleh pula hafal. Itu yang peliknya. Bila kita kata ya Rasulullah ini lebih baik, macam ada yang nak pertikaikan pula. Apakah bagi mereka yang lain daripada Rasulullah itu lebih baik? Ini bahaya tu kalau macam tu ni. Berkait dengan akidah juga. Percaya kepada Rasul tu apa maknanya percaya kepada Rasul? Termasuklah segala ajaran yang dia ajar, itulah yang terbaik. Zikirnya, doanya, apa semuanya, itulah yang terbaik. Dan kalau kita buat yang maudhu' itu, dosa besar. Apa lagi nak harap pahala, langsung tak boleh. Tak kena gaya. Kalau kita sedar ini yang maudhu', boleh dosa, bukan nak dapat pahala. Tapi benda ni sudah biasa kan, amalan dalam masyarakat. Malangnya yang menganjurkan benda-benda ni, yang mengajar benda-benda ni, pihak yang berwajib, pihak yang ada kuasa dalam agama. Itu malas sekali. Dia cetak, dia banyakkan sebaran benda-benda macam ni. Apa nak kata orang ramai? Dia tak tahu apa. Itulah yang berlaku. Jadi dia sudah biasa. Sedangkan kalau kita tengok kitab-kitab ulama yang muktabar, larangan, dia kata, daripada meriwayatkan hadis daripada perawi-perawi yang dhaif dan bercermat dalam menerima hadis. Itu pesanan ulama-ulama kita. Imam Muslim, pada sebutannya semua kata Imam Muslim, imam kita, Imam Bukhari, imam kita. Tapi bila kepanduan yang dia bagi itu kita ikut, nampaknya diketepikan saja ni. Kalau macam tu diketepikan, tak ada dah, pada sebutan saja, kata saja sayang kepada Imam Muslim, kita jadikan dia tu imam kita. Tapi bila kita pakai itu, kalau macam tu caranya, berarti kita mengenepikan dia, kita menyingkirkan dia, meminggirkan dia. Itu satu malang lah. Imam Muslim, di sini dia kemukakan hadis yang pertama, bagaimana arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita bercermat, dan benda ni akan berlaku di akhir zaman. Di akhir zaman, zaman kita ni akhir zaman. Lama dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Kalau kita baca sejarah hadis-hadis ni, tak tahu berapa banyak hadis maudhu'.
Nak kata juta tak tahulah, mungkin sudah sampai juta. Kalau ratus ribu, puluh ribu tu tentu dah, sudah ada. Seorang-seorang tu rekod dia berpuluh-puluh ribu dia rekod hadis. Macam mana? Dengan banyak ada pula kumpulan yang sesat, kumpulan yang menyeleweng daripada ajaran yang sebenar. Dia ada hadis-hadis dia sendiri pula rekod. Inilah yang kita tengok. Kalau kita tengok dalam syarah Imam Nawawi ni, dia lebih banyak beri perhatian kepada perawi-perawi yang Imam Muslim kemukakan ini. Dari segi hadisnya ialah hadis Abu Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, nanti akan ada di akhir umatku beberapa orang manusia meriwayatkan hadis kepada kamu apa yang tidak pernah kamu dengar, dan nenek moyang kamu dengar hadis itu tak pernah. Maknanya orang yang belajar tak tahu benda tu. Tengok dalam kitab lama tak ada. Bila ada hadis tak tahu. Nenek moyang kita, ulama-ulama dahulu dari kalangan sahabat tabi'in, tak ada benda tu. Misalnya yang saya pernah tegur, saya tulis satu macam artikel ringkas tentang kelebihan-kelebihan sembahyang tarawih ni. Sembahyang tarawih malam yang pertama begini-begini, biasanya di tempat kita di Bilal ke ataupun sesiapa dia baca dulu, malam ni kelebihan sembahyang tarawih ni begini. Dia ada, dan benda ni malam yang disebarkan oleh setengah-setengah majlis agama pun sebar dululah. Sekarang ni nampaknya sudah agak berbeza, tapi masih ada lagi di setengah-setengah tempat tu, masih ada lagi. Jadi benda ni kalau kita tanya dalam kitab, kalau orang tanya saya, dalam Bukhari ada? Tak ada. Dalam kitab Muslim ada ke hadis ni? Tak ada. Jadi inilah yang dikatakan, yang kamu sendiri kalau belajar pun tak bertemu. Nenek moyang kamu yang belajar tentang sunnah Nabi pun tak bertemu. Tiba-tiba ada. Bila dicek, kita tengok periksa sana periksa sini, rupanya ada dalam kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin itu sudah ada terjemahannya dalam bahasa Melayu. Yang suka menterjemah pun dia kira terjemah saja, dia tak kira isi dia macam mana, dia kira terjemah saja. Orang ramai ni dia kira nak agama. Banyak juga dalam tu cerita-cerita yang menarik. Orang dulu suka sangatlah baca kitab tu, sebab dia tak ambil kira tentang hadis, kedudukan hadis itu dhaif ke maudhu' ke, dia tak kira, baca saja. Dalam tu ada, tak ada sanadnya, kononnya riwayat daripada Sayyidina Ali. Banyak benar lah Sayyidina Ali, nanti kita akan datang ada sebut ni riwayat daripada Sayyidina Ali. Apa kata Ibnu Abbas tentang riwayat daripada Sayyidina Ali. Itu semuanya sudah diberi peringatan oleh ulama-ulama kita. Jadi Nabi SAW kata, fa iyyakum wa iyyahum, berwaspadalah kamu, jauhilah mereka ini. Tetapi yang kita tengok, masyarakat ni semakin mendekati orang-orang macam ni. Mendekati. Sebab apa? Dia tidak tahu. Tak ada orang yang ceritakan benda ni salah. Kalau ada yang nak ceritakan, dicop macam-macam pun. Itu malainya berlaku dalam masyarakat kita ni. Dia sudah jadi taksub, tak fikir dah kebenaran itu, benda ni betul ke tidak, tak fikir. Mana yang tak sesuai, tak serupa dengan amalan biasa, masyarakat terus dituduh macam-macam tuduh. Ini satu penyelewengan besar sebenarnya. Dia tidak sedar yang dia tu salah, menyebarkan benda-benda begini. Tapi alhamdulillah, beberapa majlis agama telah mengisytiharkan bahawa hadis itu tak boleh pakai. Jangan lagi duduk baca kelebihan-kelebihan tu. Ada kelebihan tu sampai kelebihan seperti Nabi-Nabi, seperti berjihad bersama dengan Nabi. Mudahnya nak dapat pahala sebesar itu, kita pergi sembahyang pada malam-malam berkenaan tu, tarawih habis, dapat pahala. Jadi seperti Nabi-Nabi. Bukan senang nak dapat pahala seperti Nabi-Nabi. Tiba-tiba dalam hadis tu, daripada awal sampai akhir ada sebut yang Nabi SAW sendirinya tak pernah sembahyang tarawih itu penuh sepanjang bulan puasa, tak pernah. Tiba-tiba ada pula dia sebut macam ni. Pelik kan?
Kalau kita nak kaji, tengok dalam kitab-kitab yang mu'tabar, tak ada. Benda tu tak ada. Berapa banyak benda-benda macam ni yang tersebar kemudian ini dan menjadi pegangan kukuh. Padahal kalau kita tanya benda tu wajib ke? Wajib ke? Tidak wajib. Tapi kenapa sampai begitu sekali pegang tu? Ini yang menjadi pelik dalam masyarakat. Dia sudah biasa dengan hadis-hadis yang dhaif. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah lagi, katanya nanti di akhir zaman akan ada beberapa ramai dajjal dan pendusta besar. Ya'tunakum minal ahadits, mereka akan bawa kepada kamu hadis-hadis bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, hadis-hadis yang tidak pernah kamu sendiri dengar dan nenek moyang kamu pun tidak pernah dengar. Berwaspadalah kamu, berhati-hatilah kamu dan jauhilah mereka. Jangan sampai mereka menyesatkan kamu. La yudhillunakum, jangan sampai mereka menyesatkan kamu. Wala yaftinunakum, dan jangan sampai mereka mendedahkan kamu kepada fitnah. Jadi ini hadis ini lebih kurang yang tadi juga, tapi ada beza sedikit. Ada beza sedikit. Nabi SAW menyebutkan orang-orang yang menyebarkan hadis-hadis yang macam ni sebagai dajjal dan pendusta besar. Berapa banyak hadis-hadis yang tersebar itu diriwayatkan oleh perawi-perawi yang ulama-ulama hadis cok kata dajjal, kata kadzab, tapi kita senang nak terima. Senang nak terima. Walaupun berapa banyaknya benda tak masuk akal, benda yang dia cerita, kita terima lagi. Sebab apa? Terberdaya. Salah satunya, ramai orang kritik saya, orang kata macam mana dia buat Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ni imam, Ibnu Ishaq ni tokoh, penulis sirah. Jadi dia tak tengok dah apa yang kita kata, yang kita tulis di Imam Malik kata Dajjal, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ini semua tokoh-tokoh rijal hadis ini kata Dajjal. Tak tengok dah. Dan tak tengok dari riwayat dia tu kalau diterima apa jadinya. Tak fikir. Terima saja. Terima saja. Sedangkan Imam Malik, orang tu orang, bukan Imam Malik saja, kata kadzab dia, kata dajjal dia. Takkanlah mereka tu nak kata saja-saja. Kerana masalah peribadi dengan dia, tak pernah sabar tu. Ini tokoh-tokoh agama ni, tokoh-tokoh agama. Jadi kita kena beri perhatian. Kalau ada yang kata dia bagus, ialah seperti kita sekarang ni lah. Kalau kita tak kenal seseorang tu, kita kena selapis saja dia, kita kata bagus lah dia, zahirnya bagus. Berapa ramai penyamun kita tengok zahirnya bagus, tengah hari, siang hari, malam tengok apa kerja dia. Sepatutnya kita begitu. Jadi orang yang kata lebih lagi, dia lebih tahu. Ada orang yang tahu selapis, ada orang yang tahu 2 lapis, ada yang tahu 3 lapis, banyak lapis manusia. Sepatutnya kita mengambil kira. Bukan senang nak tuduh orang ni, nak kata dajjal, nak kata kadzab ni. Dia telah kata, maknanya dia yakin, dia tahu tu. Yang tak kata begitu, kita ni yang baru-baru belajar tentang ilmu rijal, kita kata ada ulama yang kata baik dia, kita tak faham. Kita ingat ulama-ulama rijal ni malaikat. Malaikat pun tak tahu semua perkara. Ulama rijal, dia tahu sekadar yang dia tahu. Dia bergaul dengan orang tu setakat tu. Syiah ni dia mengamalkan taqiyah. Jadi ulama-ulama kata dia tu Syiah. Bila dia kata Syiah, kita kena beringat. Kita tak kenal lagi ke Syiah. Dia ada konsep taqiyah, dia pura-pura. Dengan pura-pura dia itulah kita terpedaya, kita terkena. Kita ingat ke dia macam kita, rupanya tidak. Nak tahu dia yang sebenar, kena kaji apa riwayat dia. Setengah-setengah orang kata, dia kata apa yang salahnya, banyak juga riwayat dia yang sama dengan orang lain. Kalau sama dengan orang lain, apa lebih dia? Sama dengan orang lain yang baik-baik itu, ada juga orang lain riwayat. Yang kita nak tengoknya, apa yang dia berbeza daripada orang lain. Apa yang berbeza tu semuanya menyokong Syiah, fahaman Syiah. Itu Ibnu Ishaq. Tapi ramai orang senang terima.
Sedangkan berapa ramai ulama mengatakan dia tu kadzab, dajjal. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Jadi masalah sebutan dajjal, kadzab ini untuk perawi-perawi hadis ini bukan rekaan ulama-ulama yang pandai-pandai buat. Rasulullah telah kata terlebih dahulu. Ulama-ulama rijal tu dia belajar dengan Rasulullah. Tengok, sekarang dia kata dajjal. Jadi kalau dia kata laisa bidzak, dhaif, laisa bi syai', itu ringan lagi. Kalau kata dajjal pun boleh, sebab Rasulullah SAW telah kata begini, kadzab. Jadi istilah-istilah yang digunakan, yang berat-berat tu, yang digunakan oleh ulama rijal tu sebenarnya ada asasnya. Inilah asasnya, antaranya. Ini lagi berat sebab berdusta atas nama agama, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah biasa kan? Sudah biasa dengan riwayat itu. Cerita-cerita pun banyak. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah tu, dia disuruh Sayyidina Ali tidur dalam rumah dia. Dia keluar dengan Abu Bakar. Pada waktu malam dia keluar. Jadi orang kafir tunggu di luar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan ambil segenggam pasir. Dia baca waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Dia pun tabur pasir. Orang kafir itu tak nampak. Kita baca cerita tu selalu tersebar dengan meluas. Benda dia bukan ditulis oleh orang-orang biasa. Kenapa benda itu berlaku? Sebab dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kata dah, iyyakum wa iyyahum. Kena berhati-hati, jauhi mereka. Kita tidak jauhi. Kita terima, terus terima dia. Benda ni kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis tak ada. Yang ada dalam kitab-kitab macam Ibnu Ishaq tu lah yang ada. Itu akibatnya. Akibatnya dalam Bukhari yang sebut tak ada langsung sebut Sayyidina Ali semasa peristiwa hijrah Nabi SAW. Yang adanya penglibatan Abu Bakar dan keluarganya. Semuanya tak ada, roboh semua itu. Kita ketepikan walaupun Bukhari. Itu akibatnya. Kalau melebihkan Ibnu Ishaq, itu akibatnya. Apa yang telah berlaku selama ni itulah. Jadi kita tak tengok lah. Padahal kita kata Bukhari lah yang paling sahih, Muslim lah yang paling sahih. Ada ke dalam tu cerita? Tak ada. Inilah yang maksud Nabi kata, kamu tak pernah dengar tu. Kamu tak pernah dengar. Kamu mana sebagai orang Islam yang betul, yang mengikut kaedah, bapak-bapak kamu, nenek moyang kamu pun tak pernah dengar. Memang tak ada. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis tak ada. Yang ada dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab macam tu. Habis pusing kepala kita. Tak tahu yang sahih di mana, yang tidak sahih di mana. Bertukar terus. Sehingga kalau kita nak baiki, sibuk. Lupa dah. Yang kita ni ahli sunnah. Rujukan utama kita Quran, sunnah, Bukhari, Muslim. Lupa dah itu. Ambil yang tak tahu sanadnya di mana. Inilah pesanan Imam Muslim. Jangan, kena berhati-hati. Akibatnya jadi susah kita. Susah nak baiki benda yang rosak ni, makan masa. Yalah, saya macam saya buat kerja dapat pahala, saya tak rusing. Dapat pahala. Tapi jadi satu kerja lah. Kalau tak buat itu, boleh buat benda lain kan. Banyak lagi kerja ni. Banyak lagi sebenarnya kerja ni boleh kita buat. Tapi dah terpaksa kena buat itu. Kalau tidak, orang terpesong. Jadi lebih Ibnu Ishaq, dia tak sedar bezanya Ibnu Ishaq itu dengan Imam Bukhari, bumi dengan langit. Tapi dah dia tidak biasa. Dia kata kitab Bukhari ini kitab hadis, bukan kitab sirah. Nak rujuk sirah, ini kitab sirah. Begitu cara fahamnya. Jadi segala fakta sirah di dalam Bukhari itu rendahlah juga kedudukannya. Kan macam mana? Bagi kita semua, apa dalam bab apa pun, ia lebih tinggi daripada yang lain. Itu maknanya. Bukan Bukhari itu lebih dalam bab apa? Dalam bab fiqh pun kita tak terima juga. Kita tak tahu apa yang kita pakai. Tak tahu. Pakai yang lain. Apa dalam bab apa yang lebih, yang kita kata lebih sangat? Tak ada. Tak ada. Kata saja lebih. Dan lebih untuk apa lebih? Kalau kita kata dah lebih, sepatutnya kita pegang itu, barulah ada arti.
segala yang bercanggah dengannya kita ketepikan, barulah ada arti. Ini tidak, kita ketepikan yang dia tu pula, kita tinggalkan dia, sehingga orang ramai dia tak tahu pun yang Rasulullah SAW itu berhijrah dari rumah Abu Bakar siang hari. Tak tahu yang itu, macam disembunyikan, tapi sebenarnya tidak sembunyi sebab tak belajar hadis. Bukan sembunyi, tak ada sembunyi, tak ada maksud tu, tak ada niat itu. Tak tahu. Yang tahu itu saja. Baca buku sirah 1, 2 habis cerita. Itulah yang sebenarnya. Tak perlu buat perbandingan lagi, tak perlu menilai lagi, tak perlu. Tak perlu tengok perawi dia macam mana, tak perlu. Perawi dia ni dajjal ke, kadzab ke, atau dhaif ke macam mana, tak kisah kita. Jauh bezanya dengan panduan yang diberikan oleh Imam Muslim di sini. Sepatutnya macam mana. Sebenarnya bukan Ibnu Ishaq saja, banyak lagi yang lain, ramai lagi yang lain-lain. Tapi dia tu antara yang cukup mengeliru, cukup berpengaruh. Berapa banyak dalam masyarakat yang tersebar tu daripada dia. Itu sebab kita tuju dia. Padahal banyak lagi yang lain. Yang lain pun sama juga, kita kena berwaspada. Sebab Rasulullah SAW sudah bagi peringatan kepada kita, iyyakum wa iyyakum, berhati-hati kamu, jauhi mereka. Kena beringat semualah, termasuklah Waqidi ke, Al-Kalbi ke, Hisham bin Muhammad Al-Kalbi ke, macam-macam lagi, Harith Al-A'war ke, semua perawi-perawi ini kita kena berhati-hati. Sebab itulah Imam Tirmidzi dia sebenarnya nak bawa hadis sahih juga seperti Imam Bukhari, tapi dia ingat untuk belajar, untuk kenal perawi ini terpaksa kena bawa hadis-hadis yang peringkat rendah, yang bukan tinggi. Dia kena bawa yang rendah. Baru ada perawi-perawi itu. Sebenarnya dia nak perkenalkan perawi-perawi itu kepada kita. Kita silap faham. Kita kata Imam Tirmidzi ni agaknya dia tak jumpa kali hadis yang tinggi, hadis yang sahih, sehingga dia bawa hadis yang dhaif. Itulah sebab dia kitab-kitab ini kena belajar. Kalau tak belajar tak faham. Dia maksud dia nak perkenalkan kepada kita perawi-perawi ini. Kalau dia bawa hadis Bukhari macam Bukhari, itu sudah Imam Bukhari sudah buat dah. Apa nak diulang lagi? Buatlah ada kelainan sikit. Kalau dia bawa yang macam tu, tak akan bertemulah perawi-perawi yang lemah ni. Sebab itu dia bawa juga perawi-perawi yang lemah. Dan untuk pelajar-pelajar hadis di peringkat permulaan, dia sebut ni perawi ni tidak kuat, perawi ni dia anggap lemah oleh tokoh-tokoh hadis dari sudut hafalannya. Misalnya dia sebut, supaya kita biasa dengan perawi-perawi dhaif ni. Lain kali kalau kita bertemu di lain, jika ada sanad, kita sudah kenal perawi-perawi. Itu tujuan. Bukan setengah-setengah tu kata bila dia bawa dalam kitab dia perawi itu bermakna itu pengiktirafan daripada dia bahawa perawi itu bagus. Macam mana nak bagus? Dia sendiri kata dajjal. Itulah sebab kalau kita ikut mereka ni, kita akan mungkin jadi sesat, atau kita terjerumus dalam fitnah. Sebab itu kena berhati-hati, jangan menerima riwayat-riwayat yang seperti ini. Kena berihtiyat dalam tahammul hadis. Tahammul maknanya menerima hadis. Kena berihtiyat, bercermat dalam menerima hadis. Kena pilih juga perawi-perawi ini, kena pilih. Kemudian riwayat daripada Amir bin Abadah, kalau dalam syarah tu dia lebih menekankan perawi-perawi itu tak apalah, baca sendiri boleh. Ini kita nak tengok pengajaran daripada hadis dia tu, yang Imam Muslim letak di bawah tajuk tadi. Antaranya ialah hadis riwayat daripada Amir bin Abadah. Kata Abdullah di sini maksudnya ialah Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya syaitan la yatamatsalu, akan berupa dengan rupa manusia, rupa orang. Dia akan datang kepada orang ramai dan menyampaikan hadis kepada mereka, hadis dusta. Selepas itu mereka pulang, masing-masing pulang.
Salah seorang daripada yang hadir itu berkata, saya pernah dengar seorang yang saya kenal mukanya, saya kenal dia, kalau tengok saya kenal mukanya, tapi saya tak pasti apa namanya. Dia yang meriwayatkan hadis ini, dia yang menceritakan hadis ini. Ini Abdullah bin Mas'ud cerita perkara yang akan berlaku, yang tentunya dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab benda-benda macam ni dia tak boleh nak cerita berdasarkan ijtihad dia. Ini bukan masalah ijtihad, boleh diijtihadkan. Ini dipanggil termasuk dalam ma la majala lahu lirra'yi. Bukan kita boleh fikir dengan akal tentang syaitan akan berupa gini-gini, akan begini. Tak boleh. Mesti dia tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat ini kita panggil riwayat mauquf sebab dia ini kata-kata Abdullah, syaitan gini-gini, berhenti pada dia. Walaupun ini mauquf, terhenti pada dia, tetapi fi hukmil marfu'. Hadis ini dikira sebagai hadis marfu' juga, walaupun dia tidak jelas sebut dia dengar daripada Rasulullah ke atau Rasulullah kata ke, tak apa, tak jadi masalah. Ini termasuk dalam mauquf fi hukmil marfu'. Jadi akan ada begini. Jadi pada hakikatnya syaitan itu dia boleh jadi syaitan sungguh ataupun manusia. Manusia yang hakikatnya syaitan, apabila dia bawa perkara-perkara yang karut, perkara-perkara yang boleh menjejaskan agama, itu syaitan lah namanya. Dalam Quran pun ada sebutkan syayatin al-insi wal jin. Syaitan-syaitan manusia dan jin. Maknanya ada dua jenis syaitan itu. Ini kalau kita terima dia tu syaitan betul, dia berupa manusia pun boleh jadi. Ataupun maksudnya manusia, tetapi apa yang dibawanya itu benda yang menjejaskan agama, bertentangan terus dengan agama, tapi dia keluar itu atas nama agama. Dan dia mengajar hadis, fayatil qaum fayuhaddithuhum bil hadis min al kadhib, ceritakan hadis palsu kepada orang ramai. Jadi orang ramai ni kan dia mana tahu kan, fayatafarraqun, bila selesai dia baliklah masing-masing. Balik dia ceritalah, takkan duduk senyap, takkan tak cerita kepada isteri dia, kawan dia, adalah dia cerita. Jadi kawan dia tanya, kamu dengar di mana? Dia kata, saya pernah dengar hadis ni, saya kenal orang tu, saya tengok dia, tapi nama dia saya tak pasti, saya tak ingat. Dialah cerita. Jadi Imam Muslim nak bagi peringatan apa? Kita nak terima hadis, nak belajar hadis, biar betul-betul kita dikenal dia tu tidak syaitan, bukan sekali bertemu saja. Memang kita kenal dia ni manusia. Berapa lama, 20 tahun dah kita hidup dengan dia. Memang manusia, makan seperti kita biasa. Dia ni orang amanah, kita boleh cek latar belakang dia. Dia ni orang berilmu betul-betul. Dia memang belajar betul-betul. Kita kenal dia betul. Jangan yang tidak kenal. Jangan kita ambil riwayat ini daripada perawi-perawi yang majhul. Ini maksudnya majhul, tidak kenal. Kita kenal rupa dia saja, latar belakang dia, hal dia kita tak tahu. Kadang-kadang nama pun tak tahu, tak boleh nak sebut. Tak boleh macam tu. Kita kena terima hadis agama ni daripada orang yang betul-betul kita kenal. Sudah teruji lah, kita kata sudah teruji. Kita tengok dah banyak dah, lama dah kita kenal dia. Dia macam mana prinsip dia, pegangan dia, macam mana kaedah yang dia pakai, apa pengajarannya selama ni. Dia kena tengok situ. Tak boleh sembarangan nak terima agama. Kalau tidak jadi macam ni. Saya pernah dengar duka cita lah, banyak perkara yang berduka citakan saya sebenarnya. Tapi apa boleh buat, benda ni dia perlahan-perlahan berasa-asa kita terus buat kerja. Terus buat kerja, lama-lama dia berubah lah. Tapi nak berubah benda ni, penyakit masyarakat ni, dia tak boleh dalam masa sehari. Bukan nak baiki kereta. Kalau nak baiki kereta senang, boleh cerita 2 minggu ke, berapa bulan ke, senang. Manusia susah, tapi kena buat juga. Dia pernah kata, saya terdengar, saya pun bukan tengok TV selalu, tak, jarang juga tengok TV pun, kebetulan
Saya kenal dia tu, saya kenal. Tapi mungkin ialah depan orang ramai bila dia sebut tentang ni hari raya kan, sunnah Nabi, dia kata sunnah Nabi pergi ke kubur, ziarah kubur hari raya. Termasuk dalam sunnah. Oh, terkejut saya. Boleh dia kata begitu. Wallahu alam, dia sudah bertaubat ke, dia sedar adakah sekarang ni atau tidak, tak tahulah. Tapi begitulah dia cerita mudah-mudah. Dia termasuk dalam ni. Jangan main-main. Berdosa, dosa besar tu. Mana hadis, mana ada cerita macam tu? Tak ada. Tak ada. Yang ada sunnah Nabi pula pada hari raya pergi ziarah. Itulah sebab ramai sekarang ni kalau hari raya sibuk nak pergi di kubur. So itu bawa makanan, jamu pula di situ. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang semua tu. Tak kira dah. Sebab ada sunnah. Itulah akibatnya. Itu akibatnya. Jadi yang dengar tu dia bawa kepada yang lain pula. Kemudian sejauh mana kita kenal dia? Apakah semata-mata masuk TV itu satu pengesahan, satu pengiktirafan bahawa dia dipakar dalam bidang tu? Silap tu. Silap. Kadang-kadang kita ni, masyarakat kita ni terlalu sathi, orang kata. Terlalu pemikiran dia tu terlalu selapis. Dia ingat gitulah, tokoh tu. Nanti dulu kena bercermat sedikit. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pesan kita berkenaan dengan hadis-hadis dia ni kena cermat. Kadang-kadang orang nak dapat kedudukan, nak dianggap lebih, dia boleh jawab terus. Dia kata ini sunnah, senang. Dia tak tahu ramai juga orang yang dengar tu nak jadi macam mana. Orang yang tahu hakikat sebenarnya, dia dengar juga macam mana. Ni termasuk dalam kes kena taubat ni. Bukan main-main ni. Kena taubat, kena tarik balik. Sebab dia sebar kepada umum. Benda-benda macam ni banyak sangat berlaku dalam masyarakat. Banyak. Kadang-kadang kita lemah, letih jadi. Kononnya khutbah yang dibuat sudah dicek, diperiksa, ada penapisnya. Ada orang yang menyemak macam tu. Hadis-hadis yang maudhu berapa banyak lagi duduk sebar tu atas member tu, berdegar-degar khatib. Selama ni yang kita dengar Sayyidina Umar disebab anak dia sampai mati, anak dia kerana berzina. Biasa tu dengar di atas member lah. Yang menulis pun tak tahu. Jadi sepatutnya pihak berkuasa agama dia ambil berat benda-benda ni. Dia ambil berat. Ini benda yang sepatutnya kerjanya, yang patutnya dibuat. Halang benda-benda ni daripada tersebar, terutama melalui mimbar-mimbar itu. Sebab mereka berkuasa, mereka ada hak. Tapi kalau mereka sendiri pun terlepas, habislah. Macam gini lah ulama-ulama hadis ni, macam pegawai-pegawai kastan. Macam pegawai-pegawai kastan yang nak masuk ke negara ni, kita ni misalnya, macam-macam seluduk. Bukan benda-benda yang dibenarkan saja. Yang tak dibenar tu kadang-kadang lebih banyak lagi, dengan mercunnya, dengan bukan mercun saja, senapannya, pistolnya, dengan senjatanya, dengan bomnya, boleh jadi berlaku lagi. Kalau pegawai tu makan rasuah, macam mana jadi? Atau pegawai tu tak ambil berat, mudah-mudah saja. Sebab dia kenal orang ni, misal, jadi macam mana? Hancur negara ni. Begitu juga dengan hadis-hadis ni. Sebab itu mereka teliti, mereka tak bagi peluang, tak kira siapa. Sekali-sekali kita tengok kasar ulama-ulama hadis. Ada pula dia kata syaitan kau ni. Dia kata dajjal dah. Ni tak ada nilai. Dia kata macam tahi lembu pun tak ada nilai. Teruk dia kata. Padahalnya mereka itu orang-orang soleh, orang warak, orang zahid, tidak bercakap, tak tentu pasal, maklum sirahnya. Tapi dalam bab ni dia kata teruk. Imam Ahmad itu siapa tak tahu, warak ni. Tapi apabila dia kata teruk. Imam Bukhari yang beralus sikit tu, yang lembut tu,
Dia tidak. Tapi kadang-kadang dia kata juga tak boleh nak tahan juga dia. Imam Bukhari ni kalau dia kata mungkarul hadis itu macam maudhu', tapi dia tak sebut. Dia halus sangat, cermat sangat. Itu pun ada kata juga. Jadi kalau dia kata tak boleh pakai, percayalah, senangnya begitu. Jadi ini Imam Muslim nak mengingatkan kita jangan mudah-mudah menerima sesuatu hadis daripada orang yang kita tidak pasti dia tu betul-betul ahli ke, betul-betul bertanggungjawab ke. Kita kena pasti dah. Manusia kalau dia bertanggungjawab sekalipun boleh jadi tersalah. Boleh jadi tersalah. Ni cuba kita tengok sahabat kan semua ahli sunnah ni terima as-sahabatu kulluhum udul. Itu kaedahnya. Sahabat-sahabat semuanya adil. Dalam pada kita kata begitu, dia ada juga kesilapan. Dalam pada begitu. Kalau tidak, tak adalah tegur-menegur di antara sahabat itu. Aisyah tegur Ibnu Umar, tegur Abu Hurairah, berapa banyak dia tegur. Bukan dia menganggap Ibnu Umar telah berdusta, tidak. Ibnu Umar mengada-ngadakan cerita, dia tidak anggap begitu. Tapi manusia, walaupun dia cermat, walaupun dia bagus orangnya, dia mungkin tersalah, dia mungkin terkeliru, dia mungkin terlupa. Itu sifat manusia ni, perawi-perawi ni. Nabi SAW tu memanglah maksum, tapi betul kalau yang dia cerita daripada Rasulullah SAW itu begitu 100%. Kemungkinan tadi mungkin ada. Sebab itulah sahabat Sayyidina Umar yang bergilir-gilir pergi menghadap Rasulullah SAW. Hari ini dia pergi, sahabat dia tu buat kerja dia. Besok sahabat dia tu pergi, dia buat kerja, dia pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi sudah berjanji masing-masing, kalau kamu dapat apa-apa pengajaran baru, ayat-ayat Quran ke ataupun hadis, kamu balik ceritalah. Begitu perjanjian dia. Satu kali tu sahabat tu balik, dia pukul pintu Sayyidina Umar sekuat-kuatnya. Sayyidina Umar terkejut lah. Sampai dia meluru ke pintu. Bukan kenapa kata dia. Dia kata tentera Ghassan sudah serang kita ke? Dia duk ingat ke tentera Ghassan juga serang? Sebab dalam keadaan sentiasa berwaspada orang Islam pada masa itu. Tidak, dia kata lebih dahsyat lagi daripada itu telah berlaku. Apa? Dia kata Rasulullah SAW telah menceraikan isteri-isterinya. Terkejutlah Sayyidina Umar, sebab isteri Rasulullah itu salah seorangnya anak dia, Hafsah. Dia pergi tengok, zahirnya nampak macam betul kawan dia cerita. Sebab ramai juga sahabat-sahabat yang duduk menangis dekat mimbar Nabi, dalam masjid Nabi. Bila begitu, tapi dia Sayyidina Umar ni, dia bukan macam orang lain. Dia nak pasti, dia pun nak jumpa dengan Rasulullah SAW. Jumpa 2-3 kali dia minta izin. Khaddam Nabi SAW tu tak benarkan. Dia kata Rasulullah SAW duduk di atas berehat, tapi dia minta juga, minta nak menjumpa. Akhirnya benar naik. Tak apalah, dengan penuh adabnya dengan Rasulullah SAW, akhirnya dia tanya, ringkas ceritanya, dia tanya, wahai Rasulullah, kamu cerai ke isteri-isteri kamu? Nabi SAW terkejut. Tidak, tak ada. Sayyidina Umar bertakbir, Allahu Akbar, suka dia. Maknanya tadi tak betul cerita tu. Dia sendiri yang tanya, Rasulullah kata tidak. Kalau dia cerai, mesti dia kata ya. Ini dalam Bukhari, dalam apa semua ada sebut. Maknanya sahabat tadi kita nak kata dusta? Tidak, yang menangis tu dusta lah, pura-pura menangis. Tidak, dia menangis betul, tapi dia terkeliru. Orang yang baik macam sahabat itu pun, yang semua ulama ahli sunnah kata udul, adil semuanya. Sebab Allah telah mentakdilkan mereka di dalam Quran. Nabi SAW mentakdilkan mereka di dalam sekian banyak hadisnya. Walaupun begitu, dia ada tersalah. Kenapa dia tersalah begitu? Kenapa? Tidakkah dia sepatutnya pastikan dahulu benda tu? Dia begini ceritanya. Di zaman Rasulullah SAW, semasa di Madinah tu kan, kita semua maklum berapa ramai orang-orang munafik bersama-sama dengan orang Islam.
Ia turut pergi bersembahyang bersama, buat itu buat ini bersama-sama dengan orang-orang Islam, sahabat Nabi yang betul-betul, sehingga mereka dianggap sebagai sahabat Nabi juga. Ada macam tu yang munafik. Sebab itulah ada sahabat kata, baik kita bunuhlah perempuan ni. Nabi SAW kata tak boleh. Nanti orang kata Muhammad bunuh sahabat-sahabatnya. Sebab zahirnya dia sahabat. Mereka ni kerjanya tak ada lain. Kalau boleh ada ruang, dia akan mengambil kesempatan. Sedangkan berapa orang sahabat tak tahu yang dia tu munafik. Dia suka sangat sebar benda-benda begini. Kalau boleh menampakkan keluarga Rasulullah SAW tu tidak harmoni, retak rumah tangga Rasulullah SAW. Itu dia naknya, menunjukkan kelemahan Rasulullah SAW. Dia kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap anak isterinya. Akulah yang paling baik dengan anak isteriku di antara kamu, yang paling baik. Yang paling baik macam tu. Orang akan kata begitulah. Tengok, sikit-sikit bercerai, sikit-sikit ada seorang dua yang salah, dia hukum semuanya, tak mau pergi semua. Macam tu. Itulah yang mereka nak, memburuk-burukkan image Rasulullah SAW. Dia sebar. Bila sebar, bila bercakap, yang ada telinga tu dia dengar. Lepas tu ada yang emosional, yang menangis. Yang ini rasa lagi betul. Betul ni berlaku. Dia jangan nak ada macam Sayyidina Umar tu. Kalau Sayyidina Umar tu, dia pergi tanya sendiri. Akan sebenarnya tanya sendiri, tidak pun. Maknanya tadi cerita-cerita tadi itu bukan sahabat mengada-adakan, tidak. Dia terkena. Dia menjadi mangsa juga sebenarnya. Sambil beringat dah tu, berhati-hati dah dia pun, sahabat-sahabat tu. Tapi terkena juga. Macam kita lah, jaga kesihatan, dijaga pun ada juga terkena. Macam tu lah, nak buat macam mana. Sebab manusia biasa, walaupun sahabat, dia boleh berlaku benda-benda macam ni. Apatah lagi kalau perawi-perawi yang lain di bawah daripada sahabat itu. Lagilah kita kena teliti. Sebab itulah ulama-ulama buat usul dirayah, usul riwayah, untuk menilai benda ni lah. Kadang-kadang zahirnya kita tengok perawi itu okey semuanya, tapi kenapa setengah-setengah hadis itu ulama tak mahu pakai juga, walaupun perawinya semuanya okey? Sebab dia tengok dari sudut lain, sudut dirayah. Ada lagi satu penilai, pengukur, penentunya, iaitu neraca dirayah. Benda-benda macam ni lah yang kita kena perhatikan. Seterusnya, riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya, inna fil bahr syayatin masjuna awthaqaha Sulaiman yushiku an takhruja fataqra'a 'ala an-nasi Qur'ana. Dia kata, sesungguhnya di laut ada banyak syaitan yang terpenjara. Mereka diberkas oleh Sulaiman, Nabi Sulaiman dulu. Tidak lama lagi ia akan keluar, mereka akan keluar membaca Quran di hadapan orang ramai. Membaca Quran di hadapan orang ramai. Jadi berdasarkan hadis ini, setengah-setengah ulama kata kita kena berhati-hati kalau riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As ini, sebab kadang-kadang dia cerita tu Israeliat. Cerita dia ambil daripada kitab-kitab dahulu. Kitab-kitab dahulu. Jadi yang ini termasuk yang itu ke ataupun macam mana? Macam mana? Kebanyakan ulama mengatakan tidak. Ini pun yang dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau Israeliat, dia tak ada sebut tentang Quran itu. Ini sebut tentang Quran itu. Dan keadaan syaitan itu dipenjara dan diberkas oleh Sulaiman, itu semua maklum. Seperti mana kita semua tahu, Nabi Sulaiman ini dia memerintah dunia, dan rakyat dia tu bukan sekadar manusia, jin, syaitan, ada semua, binatang-binatang semua. Dia doa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Itu doanya. Sehingga Nabi SAW pernah syaitan nak ganggu Nabi kita ketika bersembahyang, lalu dengan pantas di hadapan dia macam api,
Nabi SAW kata, besok pada keesokan paginya, saya nampak begitu, dia nak ganggu saya, kata dia. Kalau saya pegang malam tadi, kamu boleh tengok semua ni. Budak-budak di Madinah ni pun boleh tengok, kata dia. Syaitan itu macam mana. Tapi saya teringat, kata dia. Bila saya ni, saya teringat kepada doa saudara saya Sulaiman. Dia sudah minta dengan Allah untuk jadi pemerintah kepada segala-galanya. Satu pemerintahan yang tidak diperolehi oleh orang lain sampai ke peringkat itu. Dia sudah minta. Jadi kalau saya nak buat begitu, macam nak berebut pula dengan dia. Jadi saya biarkan. Jadi syaitan ini banyak diberkas oleh Nabi Sulaiman. Itu memang jelaslah. Itu termasuklah di dalam hadis ini. Jadi syaitan ini, selain yang manusia tu, yang syaitan betul, ini syaitan betul ni. Kalau syaitan manusia lemah, duduk dalam laut. Macam mana dia duduk dalam laut? Kemudian kalau kita kata syaitan manusia moden ini, mungkin dia duduk dalam kapal selam dia kan, mungkin boleh. Tapi ini cerita Nabi Sulaiman ni, Nabi Sulaiman yang bekas ni. Kalau yang tu sekarang ni, ini lama ni, cerita lama. Jadi syaitan-syaitan tu akan keluar dan akan baca Quran di hadapan manusia. Jadi hadis-hadis seperti ini menolak pendapat-pendapat setengah-setengah orang yang mengatakan syaitan ini tak boleh baca Quran. Kalau dia baca, dia hangus terus. Ada lah, bukan tak ada. Setengah-setengah syaitan tu memang begitu. Setengah-setengahnya dia tak makan. Bacalah Quran, dia suka saja. Baca lagi lah, kata dia. Baca lagi. Saya suka dengan Quran, kata dia. Orang-orang yang masuk hantu tu, dia rasuk tu kan, kadang-kadang dia kata begitu. Itu syaitan dia itu lah. Kalau di sini dia baca Quran, boleh baca Quran. Jadi baca Quran itu mengelirukan orang. Orang ingat dia hebat sangat. Sebab dengan tajwidnya penuh, dengan bacaannya dia boleh tafsir, dia boleh begitu begini. Rupanya dia ada perancangan dia sendiri. Dia ada perancangan dia sendiri. Itulah yang kita bimbang. Sebab itulah kita ni mesti kena ada kaedah, sentiasa pakai kaedah. Kaedah yang dibuat oleh ulama, barulah kita tak terpedaya. Walaupun dia hebat macam mana pun, yang hebatlah, tapi yang ini salah, yang ini saya tak mahu terima. Dia kena macam tu sikap kita. Kalau kita tak tahu hakikat dia syaitan pun, berdasarkan kaedah kita boleh kata ini tak mahu pakai. Itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Macam saya sebut malam tadi, saya sebut dah, kadang-kadang ulama dia tak pakai hadis sahih pun. Kita heran, kenapa dia tak pakai hadis sahih? Imam Abu Hanifah misalnya, hadis sembahyang kusuf itu rokok 2 kali, dia tak mahu terima. Padahal ada dalam Bukhari, orang-orang lain terima, dia tak mahu terima. Adalah sebab-sebab dia. Dia pakai kaedah lagi. Yang saya nak sebut sekarang ni, pakai kaedah, cara dia. Orang ni pakai kaedah ni, orang ni pakai kaedah ni. Dengan adanya kaedah ni macam senjata lah, macam senjata. Kita boleh selamat, kita tidak terpedaya. Dengan sebab itu kadang-kadang orang yang tidak belajar, Muslim semua sah. Tapi kita tengok orang yang alim, kadang-kadang dia kata ini tak sah. Muslim pun dia tahu, dia berkerah. Kita kata kenapa pula begitu dia? Itu dia adalah cara dia pakai kaedah. Maknanya dia tidak terpedaya. Orang yang hebat macam mana pun, kita terima hebat dia, kita hormat kepada dia. Tetapi tempat-tempat yang dia salah, ulama bangkit. Cuba tengok dalam Muslim ni, bab kelebihan Abu Sufyan, manaqib, ada sebut di situ riwayat, iaitu Abu Sufyan minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. Antara yang dia mintanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan anak dia Hafsah. Kahwin dengan anak. Yang kedua, dia minta Muawiyah, anak dia tu Rasulullah lantik jadi penulis dia. Yang kedua. Yang ketiga, dia minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantik dia untuk menjadi gubernur di mana-mana. Hadis ini kalau kita baca dalam syarah Muslim saja, Imam Nawawi ni saja, tak payah pergi ke lain, di sini saja.
Dia sebut ini, orang ni kata, Ibnu Hazm kata hadis ini maudhu'. Orang lain tak setuju, dia kata kasar dia. Memang Ibnu Hazm dia jenis kasar macam tu. Dia tu maudhu'. Sebabnya Ikrimah bin Ammar, ini punca dia kata dia. Tapi Imam Nawawi tak kata begitu, tapi dia kata hadis ini mungkar. Mungkar tu makna dhaif lah. Dhaif lah. Sedangkan riwayat itu riwayat usul dalam Muslim, bukan riwayat mutaba'at. Tidak satu tu je riwayatnya. Pun tengok ulama kritik. Orang ni mari sebut, ni tak sahih. Inilah salah satu yang tidak sahih dalam Muslim. Satu Muslim pun kita tak berdaya. Ada kaedah. Sebab apa? Banyaklah kalau nak sebut. Saya sudah sebut dah sebenarnya semasa saya mengajar Muslim ni di Kelantan. Sebenarnya benda tu sudah ada dah. Boleh tengok. Saya tak pastilah. Kalau CD-CD yang keberapa saya tak pastilah. Tapi tengok dalam bab itu sudah lepas. Saya bincang macam mana, apa kata ulama ni, apa kata ulama ni, apa kaedah yang mereka guna untuk menentukan hadis itu tidak sahih. Tengok situlah. Sebab saya tidak nak bincang panjang tentang itu. Kita sudah bincang dah. Tapi para ulama termasuk Imam Nawawi sendiri mengatakan hadis itu tidak sahih walaupun dalam Muslim. Jadi maksudnya di sini, kalau dia mari baca Quran, sebab tu saya tak terkeliru. Kalau Syiah mari dia dapat Johan sini pun dia baca Quran, memang hebat. Sebab Rasulullah SAW sudah kata akan ada satu golongan yang baca Quran la yujawizu hanajirahum, bacaannya tidak melepasi halkum mereka, setakat ni, tak pergi ke dalam hati. Apa maksud? Maknanya tak ada iman ni. Kalau orang beriman, dia baca sampai ke hati, situ tempatnya. Ini tidak melepasi halkum. Apa makna? Maknanya Nabi SAW sudah isyarat akan ada orang yang baca Quran ini sekadar baca begitu saja. Sebenarnya kalau kita nak kaitkan dengan keimanan, tak boleh. Saya tak keliru kalau dia dapat Johan sekalipun. Sebab yang kita kira seseorang itu akidahnya, bukan bacaan Qurannya. Bukankah Nabi SAW kata puak-puak Khawarij ini, kalau kamu tengok ibadat dia, kamu akan berasa lemah, kamu akan berasa terlalu sedikit nak banding dengan dia. Sembahyang dia lebih hebat lagi daripada kamu, puasanya lebih hebat lagi daripada kamu, baca Qurannya lebih hebat lagi daripada kamu. Tapi siapa tak tahu Khawarij ini sesat. Sahabat-sahabat pun perang dengan mereka sampai mati. Bukan kesalahannya kecil-kecil, akidah. Yang menentukan segala-galanya akidah. Sebab itu kita tengok di situ. Jadi kalau syaitan bagi baca Quran, mungkin ada 10, 100 betul. Yang ke 101 dia pusing. Kalau kita pegang kaedah, tak boleh. Dia pusing pun kita tak kena. Kita tak kena. Itulah yang pentingnya kaedah iman. Ini semua benda yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab itulah Nabi SAW kata di akhir zaman Dajjal itu kan, kalau orang yang buta huruf pun dia akan dapat baca di dahi Dajjal itu kafara, kafir atau kufr. Tapi kalau orang yang baca pandai pun dia tak dapat. Apa makna? Apa makna? Inilah peranan iman. Kalau ada iman, dia tak ada ilmu banyak pun Allah akan bagi nampak. Kalau tak ada iman, pusaka Dajjal yang sebenarnya, Khomeini mari pun sudah terkeliru. Sudah terkeliru. Dia kata ini contoh ulama. Saya golek kepala. Inilah contoh pimpinan ulama. Inilah negara Islam. Contoh. Sampai begitu terkeliru. Belum Dajjal yang sebenar lagi, tak nampak dah. Bagaimana kalau Dajjal yang sebenar? Itulah sebab yang Nabi SAW ajar kita berlindung kepada Allah daripada Dajjal. Sebab bahayanya besar. Tengoklah bila dia mari terpedaya kita, yang mana-mana apa nama ni pengaruh sangat dengan serban itu, habis. Besar sekali serban dia, lebih daripada yang lain. Lebih daripada yang lain. Yang mana-mana kagum sangat dengan janggut tu, kalah kita semua ni. Sebab janggut dia lebat, kalah. Sebab itu tak boleh tengok situ, kena tengok akidah dia. Kalau akidah dia betul, dia baca Quran lebih kurang pun tidaklah sedap sangat pun, tak apa. Kalau Johan pun nak buat apa kalau akidah tak betul? Ini bendanya. Dia mari baca Quran.
boleh baca Quran, boleh tafsir Quran. Hebat. Dia boleh jadi berlaku. Kalau macam ni, kena beringat. Jadi kita kena kenal lah. Kita kena kenal. Sebab itu jangan berkawan dengan syaitan, jangan puja syaitan, sebab dia boleh menyerupai kita. Ini bahaya. Dia boleh menyerupai kita. Kita ingat hebatlah kita. Orang lain tak boleh berhubung dengan syaitan, dengan jin. Kita boleh. Kita merasa hebat. Kita tak tahu dia nak makan kita. Jin ni kalau Islam pun seperti manusia, dia ada nafsu. Dia boleh berubah fikiran. Cuma kita fikir, kalau dia menyamar rupa kita, dia bersama isteri kita, macam mana jadi? Kita tak ada di rumah, isteri kita betul-betul ingat macam kita, tak nyaya macam tu. Inilah akibatnya berkawan dengan syaitan. Jadi kita, maksud Imam Muslim di sini, kena kenal orang tu betul-betul. Kita kenal. Lagi kan kita kenal tu, syaitan boleh berdaya lagi. Berapa banyak dalam perang Uhud, dalam gini disebutkan dalam hadis, syaitan menyamar seperti manusia. Dia kata sebelah ni sahabat-sahabat kejar saja, rupanya tak ada sana. Itu peranan syaitan. Mereka ni akan mengelirukan orang dengan membaca Al-Quran. Seterusnya, riwayat daripada Tawus. Jadi Tawus kata, dia ni datang kepada Ibnu Abbas. Tawus, dia isyarat. Dia ni tu siapa? Maksudnya Bushair bin Ka'ab. Dia isyarat kepada Bushair bin Ka'ab. Dia ni pernah pergi kepada Ibnu Abbas. Dia meriwayatkan hadis, menceritakan hadis kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun kata kepada dia, ulang sekali lagi hadis sekian-sekian yang kamu baca tadi. Dia pun ulang, baca pula di hadapan Ibnu Abbas. Kemudian dia baca lagi hadis. Ibnu Abbas pun kata, kamu ulang sekali lagi apa yang kamu baca tadi. Dia ulang lagi. Faqala lahu, dia pun kata dia pun tak faham je kenapa Ibnu Abbas buat begitu. Saya tidak pasti, adakah kamu tahu hadis saya ini semua sekali, atau kamu tolak semua yang saya baca tu, hadis tu? Saya tak pastilah. Jadi dengan cara tuan buat begini, kadang-kadang tuan kata baca semula yang ni, lepas tu dia tak ada komen, baca semula, dia lepas tu baca lagi hadis. Ibnu Abbas kata baca semula, dia baca. Jadi apa maksud Ibnu Abbas buat begitu? Ibnu Abbas tak tahu ke hadis yang dia bawa ni sebagai hadis yang benar, sama ada hadis ini semuanya benar atau tidak benar semuanya. Jadi dia tidak dapat pasti apa maksud Ibnu Abbas itu. Ibnu Abbas pun kata kepada dia, dulu kata dia, inna kunna nuhaddithu. Ada dua cara dalam syarah ni pun dia ada sebut, nuhaddathu pun ada juga, nuhaddithu pun boleh juga. Kami dahulu selalu meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana orang tidak berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tak berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu kami selalu meriwayatkan hadis. Kami itu maksudnya sahabat-sahabat lah. Tetapi setelah manusia ni, orang rakibas sa'ba wa dzalul. Asal makna sa'b itu makna unta yang sukar dikuasai, unta yang tidak menurut, unta liar. Sa'b maknanya susah, sukar. Di sini maksudnya unta. Zalul makna unta yang menurut, unta yang jinak, yang mengikut ajaran tuannya, mengikut apa yang diajar oleh tuannya. Itu az-zalul, unta yang baiklah, yang jinak. Maksudnya di sini, bila orang mengambil semua hadis, tak kira sebar, yang sahih pun sebar, yang dhaif pun sebar, yang maudhu' pun sebar. Itu maksud dia sini. Kami pun tinggalkan, tak mahu dah meriwayatkan hadis, tak mahu dah meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Sebab takut orang mengambil kesempatan. Orang kata ini Ibnu Abbas riwayat, padahal tidak pun. Dia reka saja, dia kaitkan dengan saya pula. Jadi sebenarnya kita bercermat, tidak mudah nak meriwayatkan hadis. Dulu riwayat, selalu riwayat.
Tapi bila maksudnya dia tidak setujulah banyak daripada yang dibaca tadi itu tidak sahih, maudhu' bahkan. Jadi jangan mudah-mudah dalam meriwayatkan hadis ni. Kamu ambil daripada siapa? Kena tengok. Kena tengok ni sahih ke tidak. Kalau nak sebar ni biar pastikan yang sahih. Kami dulu memang meriwayatkan hadis, tapi sekarang ni tak mau. Bukan maknanya sahabat dia tidak yakin sama sahabat dia, tidak. Dia takut kalau dia meriwayatkan hadis, orang kemudian ni putar hadis dia tu, pusing. Siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Jadi bukan mudah nak dapat hadis daripada para sahabat ini setelah mereka tahu manusia sudah tidak amanah lagi. Mereka cermat sangat. Nak cerita hadis itu dia pilih dulu orang. Itu sikap Ibnu Abbas ini. Pada masa itu sudah banyak dan juga hadis-hadis yang tidak ada asas itu tersebar dalam masyarakat, dan orang tu ambil, orang ni sebar hadis itu. Sebab satu kelebihan sebarkan hadis itu pada masa itu sampai sekarang ni pun satu kelebihan. Jadi masing-masing nak dapat kelebihan, ambil kesempatan. Adapun sahabat, dia berfikir panjang, berfikir panjang nak sampaikan sesuatu hadis itu. Tengok dulu, betul ke dia ingat ini lafaz Nabi SAW ke, atau dia nak riwayatkan berdasarkan makna saja ni, nanti keliru pula orang. Jadi dia fikir banyak kali. Riwayat yang seterusnya juga daripada Ibnu Abbas, kata dia, sebenarnya kami dahulu hafal hadis, dan hadis itu dihafal dari Rasulullah SAW. Bila kamu sudah terima dan sebar segala macam hadis, baik yang sahih ataupun tidak sahih, fahihata, jauhlah kami daripada nak terlibat dengan amalan-amalan seperti itu. Kami tak mahu lagi terlibat, katanya. Jadi ini berdasarkan hadis ini kita dapat faham, dapat tahu bahawa hadis ini dihafal oleh sahabat-sahabat, bukan Quran sahaja. Quran itu memang maklum, boleh dikatakan hampir semua sahabat hafal. Kalau tidak hafal banyak pun hafal sedikit, hafal Quran. Kalau hadis pun ada berdasarkan riwayat ini. Kami selalu menghafal hadis, dan hadis itu dihafal dari Rasulullah SAW. Hadis yang diambil dari Rasulullah itu dihafal oleh sahabat-sahabatnya. Ini jelas daripada hadis ini, menunjukkan hadis ini elok kita hafal. Kalau kita ingat lagi baik, sebab senang bila kita ingat itu dalam masalah ni apa, mana hadis ni, senang. Sama seperti kalau kita hafal Quran lah, senang. Ini ayat ilah ni di mana letaknya, terus kita ingat. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur, misalnya. Terus kalau ingat hadis pun sama juga. Ini hadis ni berkenaan dengan perkara ni, apa hadis ni, ini senang. Tapi bila kamu telah menggunakan, menyebarkan segala macam hadis, kami tak mahu lagi. Jadi kami tidak hafal mudah-mudah lah. Kami termasuk para sahabat. Sahabat itu tak terlibat. Kamu maksudnya kalau di zaman itu yang bukan sahabat lah, tabi'in. Artinya di zaman tabi'in itu sudah ada ni benda-benda macam ni, usaha-usaha memesongkan hadis, memalsukan hadis, reka hadis, sudah ada bermula daripada situ lah. Sahabat-sahabat tentu mengikut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tak ada terlibat dengan perkara ini. Tapi kalau mengikut Syiah tu tak kira lah. Syiah tu memang lah, dia kata Abu Bakar pun reka hadis, inna ma'asyiral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Hadis ini kata dia reka Abu Bakar, sebab Abu Bakar ni dia nak menang dia. Fatimah pergi menuntut pesaka, dia riwayatlah hadis itu, kami para nabi tidak dipesakai, apa yang kami tinggal semuanya jadi sedekah. Sebenarnya dia benci kepada Fatimah, dia tak mau bagi kepada Fatimah untuk pesaka. Dia reka lah hadis itu. Ini kata Khumaini yang orang anggap contoh ulama, bukan main sebab besar. Dalam kitab dia Kashful Asrar, Kashful Asrar dia ada sebut Abu Bakar reka hadis ini. Jadi Abu Bakar Siddiq itu, bagi kita Siddiq ini kan, kalau yang belajar bahasa Arab tahulah sirah mubalaghah,
sangat benar pun berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tahulah yang lain-lain. Kalau orang yang sangat benar tu macam tu, dia boleh kata reka hadis itu, reka hadis ini. Yang lain-lain tu tak tahulah. Sebab itu dalam kitab Syiah, Aslu Syiah wa Usuluha, Aslu Syiah wa Usuluha, dalam kitab tu dia sebut kalau riwayat daripada Abu Hurairah ni, Samurah bin Jundub dan sebagainya yang macam ni, tak ada nilai pun pada mereka, walaupun seberat sebelah sayap nyamuk. Sayap nyamuk ni berat mana? Tak ada nilai. Seberat sayap nyamuk pun tak ada. Tengok, itu pandangan dia terhadap hadis-hadis Abu Hurairah. Tak kira lah yang bagi kita sahih paling tinggi pun, bagi mereka tak ada nilai. Tak kira lah mereka itu kita letak ke tepi dah. Tak boleh pakai dah. Sebab yang mereka hadis ni sahabat sendiri, bagi kita tak ada semua. Kalau sesiapa yang menganggap sahabat reka hadis, bagi kita itu boleh jadi fasik. Sebab apa? Sebab dia lawan Quran. Dalam Quran kata ulaika humus shadiqun, ulaika humul muflihun, ulaika humur rasyidun. Banyak lagi ulaika, macam-macam lagi. Allah SWT yang mentadilkan. Kita ni terima hadis orang ni, kita kata sahih sebab Imam Bukhari, Imam Ahmad kata perawi dia ni bagus, ini bagus, ini bagus, kita kata sahih. Manusia yang mentakdirkan orang tu, yang kata orang ni bagus, orang ni bagus, manusia. Bagaimana kalau Allah kata orang tu bagus? Bagaimana? Kita nak pertikaian lagi. Kalau golongan sesat, tak kira memang dia pertikaian. Dia kata yang benar tu bukan semua. Jadi berapa orang yang benar kalau Abu Bakar pun tidak benar? Itu dia kata dia tinggal tiga saja. 3 orang ni saja yang benar. Dahsyat. Kesesatan ni sampai begitu sekali. Bila kamu itulah, jadi kami tak mahu terlibat lagi. Maknanya kami tak mudahlah nak dengar apa yang kamu cerita tu betul sebagai hadis. Jadi kita kena faham di sini. Maknanya Ibnu Abbas ni tak ambil daripada tabi'in. Sebab tabi'in sudah ada ni. Dia kata fa idza rakibtum kulla sa'bin wa dhalun fahihat. Dia tak mahu. Bermakna yang ulama kata Ibnu Abbas ni, kalau Khazraji, dia kata Ibnu Abbas ini hanya 25 hadis sahaja yang dia dengar secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Ghazali dalam kitab dia Al-Mustasfa, kitab usul fiqh, dia kata 4 saja hadis yang Ibnu Abbas terima secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain semuanya mursal sahabi. Itu dia kata. Jangan, kita kena ingat tadi sebab ada tanya yang tentang Imam Ghazali kan. Imam Ghazali ni betul, dia di peringkat awalnya memang macam itulah, bercampur baur kitab dia, tapi di peringkat akhirnya dia kembali kepada sunnah betul. Dan dia kaji, dia mati tu kan, tahu pasal sejarah dia mati. Kitab Bukhari atas dada dia. Bukan lagi bincang tentang falsafah itu, falsafah ini, tak ada lah. Kitab Bukhari atas dada dia. Mana dia kembali kepada sunnah. Sebab itu mengikut pengkaji-pengkaji sejarah hidup Imam Ghazali ni, dia kata Imam Ghazali di akhir hayatnya dia kembali kepada sunnah. Dan hukum dia macam kitab dalam kitab Al-Mustasfa tu betul-betul menampakkan dia dipakar hadis. Itu antara kitab yang di akhir hayat dia tulis. Sehingga dia boleh sebut. Orang lain kata 25, dia kata 4 saja. Ini dia sebut. Yang dia betul-betul dengar secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain itu mursal sahabi. Tapi mursal sahabi, jangan kita ingat Ibnu Abbas dia ambil daripada tabi'in pula. Tak ada. Dia ambil daripada sahabat. Sebab dia tak ambil daripada tabi'in. Cuba tengok sini. Itu sebab Imam Muslim bawakan di sini. Takut-takut kita fikir nanti Ibnu Abbas mungkin ambil daripada murid dia, daripada tabi'in. Tabi'in itu ambil daripada sahabat yang lain. Mana tahu? Jangan fikir begitu. Jangan fikir begitu. Ibnu Abbas dia boleh mendapat terus daripada sekian ramai lagi sahabat-sahabat yang lain, terutamanya Sayyidina Umar. Sebab itulah Imam Syafi'i rujukan utamanya dalam fiqh kalau di kalangan sahabat Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas masih budak lagi. Ketika Rasulullah SAW wafat tu, dia hampir menjangkau umur balik. Baru hampir, bukan balik lagi. Tapi kenapa Imam Syafi'i letak dia begitu tinggi?
Sebabnya dia selalu merujuk kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu guru dia. Antara murid khusus Sayyidina Umar ialah Ibnu Abbas. Maklum, kalau kita terbaca dalam kitab-kitab hadis, lalu Ibnu Abbas ni bersama dengan Sayyidina Umar. Jadi ilmu Sayyidina Umar memang hebat. Syah Waliullah kata dalam buku dia Izalatul Khafa an Khilafatil Khulafa, yang saya sudah terjemah sebahagiannya, bahagian fiqh Umar, mazhab fiqh Umar. Di situ dia sebut, kalau orang menganggap imam-imam mujtahid mutlak seperti Abu Hanifah dan lain-lain ini mujtahid mutlak, yang mutlak jika dibandingkan dengan orang-orang lain, tetapi mereka ini sebenarnya yang mutlak, lebih mutlak lagi Sayyidina Umar. Mereka ini kalau dinisbahkan dengan Sayyidina Umar, tidak lebih dari mujtahid muntasib sahaja, kata dia. Baru kita nampak seluas mana ilmu Sayyidina Umar. Memang patut pun. Kan Rasulullah SAW mimpi dia minum susu, kemudian dia bagi kepada Umar gelas yang dia minum susu tu tak habis lagi. Umar minum, memercik peluk susu tu keluar melalui liang-liang rumahnya. Bila ditakbir oleh Rasulullah SAW, Rasulullah takbir ini ilmu yang dia akan dapat daripada Rasulullah SAW. Sampai begitu sekali. Patut kan? Jadi itulah sebab rahsianya kenapa Imam Syafi'i mengutamakan Ibnu Abbas daripada sahabat-sahabat yang lain dalam fiqh. Di sini jangan keliru. Seseolahnya macam peringatan daripada Imam Muslim. Jangan kamu ingat Ibnu Abbas tu tak dapat secara langsung daripada Rasulullah, mungkin dia ambil melalui tabi'in pula. Tidak, dia ambil daripada sahabat. Kalau daripada sahabat, itu dipanggil mursal sahabi. Mursal sahabi ni ittifaq, sepakat semua ulama ahli sunnah mengatakan boleh diterima, sama saja seperti dia dengar sendiri. Kemudian ini ada lagi ni. Riwayat daripada Ibnu Abbas juga ni. Saya rasa setakat itulah ya? Setakat itu. Wallahu a'lam. Ya, InsyaAllah kita boleh bincang apa nak bagi pandangan. Ya. Tanya sikit, kalau kata manusia yang merupai syaitan boleh membaca Quran, kalau Quran dikatakan ayat-ayat suci, adakah benar semasa iblis menggoda Adam tu benda tu berlaku di dalam syurga? Itu satu. Nombor dua dia, saya tanya, adakah amalan zikir Allah ataupun la ilaha illallah itu ada asalnya? Itu maksud zikir macam mana tu? Allah ataupun la ilaha illallah. Ya. Yang pertamanya berkenaan dengan syaitan itu. Jadi dia goda itu dia dalam syurga. Dia sendiri dalam syurga ke tidak? Ya. Ada dua pendapat itu. Satu pendapat mengatakan dia pun dalam syurga juga dulu. Semua dalam syurga. Satu lagi pendapat mengatakan dia tidak dalam syurga, cuma ada saluran lah. Macam sekarang ni, macam TV, melalui TV atau apa ke, dia tidak ada di situ. Dia di luar, tapi dia, Allah SWT bagilah kemampuan kepada dia untuk menyampaikan apa-apa mesejnya jelas, sehingga diketahui. Adam pun nampak macam berada di hadapan dia begitu. Ada dua pendapat lah. Ada dua pendapat. Itu yang pertama. Yang keduanya berkenaan dengan zikir tadi, memang tidak dinafikan, itu termasuk dalam azkar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Sebenarnya itu dipanggil tahlil. Tahlil ini dia istilah dalam hadis juga. Tapi tahlil di dalam hadis-hadis ini sebenarnya ia tidak khusus dengan la ilaha illallah saja. La ilaha illallah saja pun ia, ataupun ada tambahan lagi, misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit dan seterusnya, itu pun tahlil juga. Jadi dalam bentuk-bentuk macam tu memang ada.
di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah ada. Kemudian Allah itu pun ada. Sebab dalam hadis kan disebut kiamat tidak akan berlaku selagi ada orang yang berkata Allah. Dia tidak kata la ilaha illallah. Allah. Jadi Allah ini pun satu bentuk zikir juga. Tidak salah berdasarkan hadis itu. Tidak salah. Tetapi yang lebih baiknya yang mengikut amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasanya zikirnya la ilaha illallah. Itu saja. Wallah. Ya. Nak tanya pasal Ibn Sina, sebab ada orang kata dia bukan tokoh Syiah. Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan Syekh Nasruddin Albani. Tempat kita ni selalu fikir dia, adakah betul salah silap betul? Macam mana? Satunya tentang Ibn Sina, ya. Ibn Sina ini memang kalau ahli sejarah tidak menafikan dia ni daripada keturunan Ismailiyah, Syiah Ismailiyah. Ayah dia memang boleh dikatakan sejauh yang saya tengok lah, semua terima Ismailiyah. Tapi tentang diri dia sendiri, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan dia seperti itulah juga, bukan Syiah 12, tidak, Syiah Ismailiyah. Tapi Syiah itu sebenarnya lebih dahsyat lagi daripada Syiah Imam 12 ni sebenarnya. Ada yang mengatakan tidak, dia sebenarnya seperti orang lain, seperti kita ahli sunnah. Sebab tidak ada bukti yang menunjukkan dia tu sendiri mengikut jejak langkah ayah dia. Bahkan kalau tengok kitab-kitab dia, tak ada membayangkan dia di Syiah. Tak ada. Kecuali kalau dalam bab falsafah tu tak kira lah, itu bab lain, cerita lain. Dari segi membawa fahaman Syiah itu tak ada. Misalnya tafsir surah Al-Ikhlas dia tu biasalah seperti orang lain. Tapi dari segi kita nak yang lebih cermat lah, bagi saya kita tak payahlah kata macam mana ambil satu keputusan, tak perlu. Serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelasnya dalam soal agama ni kita tidak merujuk kepada dia. Tidak merujuk. Kita tak bergantung dengan dia. Tak ada satu pun yang kita kata satu ajaran itu agama yang betul-betul ambil daripada dia, tak ada daripada orang, tak ada. Jadi itu tidak melibatkan agama kita lah. Dalam soal perubatan dia tu memang dia hebat. Dirujuk bukan oleh orang-orang yang tidak sependapat dengan dia, yang sependapat dengan dia, yang kita ahli sunnah ni pun semua terima. Bahkan orang bukan Islam pun terima dia. Dari situ dia lebih lah dari situ. Ya, Albani, tentang Albani, Nasruddin Albani, bagi saya dia seorang tokoh dan ada kelebihannya, ada kehebatannya. Boleh dikatakan ulama-ulama kemudian ni, kalau yang terbuka dia terima baik. Cumanya salah silap itu mesti ada siapa-siapa pun. Tidak berarti kalau saya kata dia ni tokoh, dia ni, bukan makna saya terima semua dia. Tidak. Saya sudah tengok sendiri beberapa tempat saya tak setuju dengan dia. Tapi itu tidak bermakna kita boleh memperlekehkan dia. Berapa ramai lagi imam-imam yang lain, semua tu ulama-ulama hadis. Tapi orang tak terima pendapat dia, tak kisahlah. Tapi tidak menghina, tidak memperlekehkan dia. Kita tetap menghormati dia. Jasa dia amat besar. Bahkan kepada orang-orang yang baca kitab-kitab yang ditulis tentang hadis-hadis, terutama hadis maudhu', cara susunan dia tu, perbahasan dia tu jauh lebih baik daripada yang lain-lain. Yang kita tengok yang lain-lain tu cara lama semua. Dia ni dia buat pembaharuan, banyak yang istimewa dia. Cuma salah silap itu manusia siapa pun tak terlepas. Itu saja bagi saya, ya. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar dalam TV seorang Ustaz Islam katakan syaitan ni mengalir dalam darah kita, menyebabkan kita penyakit kanser lah, penyakit lain. Macam mana? Macam mana? Sekali lagi. Syaitan ni mengalir dalam darah dalam badan kita, yang menyebabkan penyakit kanser lah, penyakit lain. Dia kata bergantung pada dalam Quran. Tapi bila saya cek dalam Quran tu sosok adalah doa Nabi Ayub, yang saya tak boleh ingat, tapi Nabi Ayub doa Tuhan supaya meningkat, supaya setan, sebab dia digoda setan,
jadikan dia kesusahan dan kesedihan. Itu saja dia ayat yang terakhir Qur'an ayat 1. Adakah hadis Nabi yang ada yang mengatakan demikian? Yang setan ada dalam ganda yang dikerjakan tentang ya. Memang ada hadis pun. Hadis itu sahih. Inna syaitan la yajri fi ibni Adam majrad dam. Itu lafaznya. Syaitan berlari dalam tubuh manusia ni seperti berlarinya darah. Seperti berlarinya darah. Dan ulama-ulama mengatakan haitsu yajri ad-dam, di tempat berlari darah. Bukan seperti, tidak. Maknanya bersama-sama darah yang berputar tu dia pun berputar juga. Jadi itu benar. Tapi dari segi segala penyakit ini berpunca daripada syaitan, itu tidak benar. Penyakit zahir pun boleh berpunca daripada syaitan, dia boleh buat juga. Tetapi biasanya penyakit-penyakit zahir ini kerana kesilapan kita lah, kecuaian kita dalam makan minum, terdedah kepada keadaan sekeliling yang mengancam kesihatan kita, dia lebih ke situ. Walau bagaimanapun tidak dinafikan ada juga penyakit-penyakit yang zahir ini berpunca daripada syaitan. Mungkin kanser atau apa lain-lain pun boleh jadi. Dan biasanya kalau berkait dengan syaitan ini, doktor tak boleh nak kesan. Doktor tak boleh nak kesan. Guna alat apa pun tak boleh nak kesan. Jadi itu kelebihan dia tu. Kelebihan dia, Allah SWT bagi kepada dia macam-macam kelebihan untuk mengganggu manusia di muka bumi ini, di atas dunia ni. Itu betul. Itu betul. Wallahualam. Ustaz, saya nak tanya, nak dapatkan kepada Ustaz tentang tarikat Naqsyabandi Al-Qadiri. Dia bila dia nak buat dia punya zikir tu, dia baca doa, ya Allah bukakanlah pintu hijab, dan itu dia sedekahkan dia kepada tuan guru dia, Bahauddin Naqsyabandi. Kemudian dia zikir tu, dia letakkan lidah di langit-langit. Kemudian dia zikir tak gerak ke lidah, dia zikir dalam hati je, Allah Allah dah jadi beribu-ribu kali lah. Macam mana Ustaz? Secara ringkasnya lah, saya ringkas. Ini tidak mengikut sunnah. Jadi dia bid'ah, selesai. Tak boleh nak ikut. Kadang-kadang mereka ini ada juga yang sederhana, kadang-kadang sampai melampau jadi tu lah. Kadang-kadang jadi macam orang gila lah, macam-macam lah. Jadi ini semua kalau orang yang mengikut sunnah tak ada macam tu. Tak ada berlaku macam tu. Jadi tak payahlah ikut. Tak perlu. Yang jamin selamat, sesat daripada kesesatan bila seseorang itu ikut Quran dan sunnah. Ada pun yang lain-lain macam cara zikir begitu-begini, tak ada semua. Rasulullah SAW tak pernah ajar begitu. Tak tahulah dia ambil daripada mana. Jadi ambil tu tak tahu. Bagi kita tak boleh kalau tak tahu punca begitu. Kena tahu punca daripada mana dia buat begitu. Misalnya seperti disebutkan tadi, lidah dilekatkan di langit ujung lidah tu, itu semua bidah. Tak boleh pakai, tak usah. Allah. Ya. Satu orang dia sufi. Sekarang ni dia ada panggil sufi moden. Dia gunakan walaupun dia gunakan dia punya istilah macam ratu wujud lah apa, tapi tidak ikut takrifkan nama. Yang lain macam dia kata yang lama tu memang start kan. Tapi cuma satu saya tengok dia bertawasul pada orang yang mati tu. Jadi macam mana kan Ustaz? Jadi beginilah, yang senang yang tak payahlah itu. Tak boleh dibiarkan, tak payah diikut. Dan kita kena usahalah baiki, kesian juga dia. Saudara-saudara kita ni macam-macam terdedah. Tapi kalau dia terdedah tu dalam keadaan yang munasabah, patut juga kan. Tapi kadang-kadang yang mendedahkan kepada bahaya ni ahli-ahli agama sendiri, itu yang sayangnya. Ahli-ahli agama lah yang bawa benda-benda begini. Kalau tidak, manalah orang ramai nak tahu kan. Orang ramai tak tahu. Itulah sayangnya. Dia tak tahu peranan dia sebenarnya keluarkan orang daripada bid'ah kepada sunnah. Itu sepatutnya. Daripada syirik kepada tauhid. Tapi seperti yang berlaku sebaliknya, itu menduka citakan sangat. Tak kira lah nama sufi moden ke sufi lama ke, dia sama saja sebenarnya. Rasanya setakat itu ada saja ya. Apakah yang dimasukkan sebagai tarif mazhab
Dan adakah yang sama ada kita mencampurkan mazhab? Dan yang kedua, apakah ada orang yang tidak bermazhab dan ulama dengan satu talfiq, talfiq itu memang ada khilaf di antara ulama fiqh. Ada yang mengatakan talfiq ni tak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ada dua pendapat lah. Gini, talfiq ni apa? Misalnya kita ambil air sembahyang, itulah huraian yang diberikan. Kita ambil air sembahyang wudu mengikut cara Syafi'i. Bila nak batal, kita tidak ikut Syafi'i, kita ikut Hanafi pula. Jadi kita tersentuh isteri, katakanlah tersentuh isteri, jadi kita kata tadi kita ambil cara Syafi'i. Bila sentuh isteri tu kita malas ambil air sembahyang pula, kita kata Hanafi lah, ikut Hanafi pun boleh juga, sebab Hanafi tak batal. Itulah yang dikatakan talfiq. Itulah yang dikatakan talfiq. Bolehkah tidak begitu? Memang kalau untuk bermudah-mudah tak sepatutnya berlaku begitu. Tetapi sebenarnya lebih menyenangkan kita kalau kita amalkan, tak kisah. Sekarang ni kita tahu cara ini kita buat. Yang kita ikut ini sebenarnya hakikatnya, kalau kata Syafi'i siapa pun, sebenarnya ikut Rasulullah SAW. Mereka itu hanya saluran sahaja. Kita kena duduk di situ. Sepatutnya kita ikut Rasulullah semuanya. Jadi kalau ada orang lain cerita daripada Rasulullah SAW, juga ada hadis yang menunjukkan, misalnya kata tak batal tadi, kita ikut itu, apa salahnya? Cuma kebetulan yang bawa begitu Hanafi. Kalau kita nak kaji, tak boleh macam tu. Siapa yang menentukan tak boleh itu? Itu pendapat ulama kemudian yang ada khilaf. Jadi kalau kita nak buat, kita ikut yang kata boleh lah. Boleh tak? Jangan kata ikut yang kata tak boleh tu. Kalau yang kata tak boleh tu salah lah kita. Kena ikut yang kata boleh. Itu talfiq. Misalnya kita kata kita sudah Syafi'i, kita nak ikut Hanafi, tak ada siapa pun larang sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, tak ada halang kan. Sebenarnya kalau begitu, itu tidak dinamakan talfiq. Talfiq ni dalam satu masalah macam tadi. Yang macam tadi tu pun ada khilaf. Di antara ulama yang kata talfiq ni dibenarkan, tidak jadi masalah, ramai, antaranya Ibnul Qayyim, Hasan bin Ziyad. Kalau tokoh dalam mazhab Hanafi, dan ramai lagi yang lain. Mereka mengatakan tak apa. Dan kalau kita tengok kepada amalan sahabat dan tabi'in, nampaknya yang itu mereka tidak terikat dengan satu-satu orang dalam sebuah perkara. Dalam satu perkara pun mereka tak terikat. Di sini ambil Ismail, dia belajar dengan, kita katalah, kita kata daripada Ibnu Umar. Kemudian dia belajar daripada sahabat lain tentang batal air sembahyang itu macam mana. Dia tidak kata terikat dah ambil air sembahyang itu belajar dengan Ibnu Umar, jadi sampai kepada batal tu pun dia kena belajar dengan Ibnu Umar. Tak ada berlaku gitu. Sebenarnya tak ada berlaku gitu. Jadi benda ni kalau kita pakai cara yang tadi, lebih senang, lebih mudah. Tapi kalau ada orang yang tak mau, boleh jadi dia tidak menghadapi, tidak berada dalam suasana itu lagi. Kalau berada dalam keadaan itu, dia pun kata boleh juga. Saya rasa begitulah. Allah. Ya, setakat itulah. Ada lagi? Sila. Mencerahkan tentang hadis berkenaan Sayyidatina Aisyah ketika berkahwin dengan Rasulullah. Saya mendengar baru-baru ada beberapa pendapat mengatakan bahawa meriwayatkan Rasulullah ini ada sedikit meleset. Mana bila diambil kita sejarah umur Sayyidatina Aisyah ketika berkahwin dengan Rasulullah SAW bukanlah umur 9 tahun, tapi lebih dewasa lagi. Maksudnya yang kemudian itu siapa kata? Bukhari kau begitu? Hadis yang 9 tahun tu pada kitab Bukhari lah. Yang kemudian tu orang lain lah. Orang lain ya. Ya, itu antara perkara yang diperselisihkan oleh ulama. Walaupun kebanyakan ulama kita tahu mereka kata seperti yang tersebut di dalam riwayat Bukhari itulah. Kahwin ketika berumur 6 tahun bersama dengan Aisyah ketika berumur 9 tahun. Tapi bagi saya, setelah saya sendiri perhatikan, benda ni lebih kuat, saya rasa lebih selamat, lebih kuat
bukan pada umur itu. Dan ini termasuk dalam kekeliruan perawi, waham perawi. Seperti saya katakan tadi, kaedah tadi mesti kena pakai. Sahabat pun boleh keliru, boleh tersalah, apalagi perawi-perawi yang lain. Apalagi perawi-perawi yang lain. Macam malam tadi saya sudah sebut dah salah satunya. Salah satunya iaitu Aisyah ni, dia termasuk dalam ahli Badar juga. Yang ni sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Perang Badar ini berlaku pada tahun yang kedua. Kalau kita mengambil kira pendapat yang kebanyakan, maknanya tahun yang kedua tu Aisyah baru umur 10 tahun. Bagaimana Nabi SAW membenarkan dia ikut serta dalam perang Badar itu, sedangkan Ibnu Umar, Bara bin Azib, ramai lagi yang lain tidak dibenarkan masuk dalam perang Badar semata-mata kerana umurnya tak cukup 15 tahun. Padahal dia lelaki pun tak benar, apalagi kalau perempuan. Ini menunjukkan, menguatkan pendapat golongan yang mengatakan pada ketika itu umur Aisyah bukan 9 tahun. Mana kalau tahun yang kedua 20 tahun. Kalau umur 19 tahun kahwin bersama dengan Aisyah, pada ketika itu 20 tahun, patutlah boleh pergi perang. Bukti dia pergi masuk dalam perang Badar. Selain itu, Sayyidina Umar bagi habuan untuk isteri-isteri Rasulullah SAW 2 bahagian kepada Aisyah, melebihi isteri-isteri Rasulullah yang lain. Kenapa dia bagi lebih? Yang pertama, kerana dia isteri Rasulullah. Isteri yang lain pun dia bagi juga. Kenapa dia bagi lebih? Setengah-setengah ulama jawab dengan jawapan yang tak masuk akal. Dia kata kerana Rasulullah lebih sayang kepada Aisyah. Adakah patut macam tu? Jadi sampai begitu sekali diketahui oleh umum. Apa perasaan isteri-isteri Rasulullah yang lain? Bagaimana sikap Rasulullah semasa dengan isteri-isteri dia? Adakah dia macam pilih kasih sampai ketara begitu sekali? Takkanlah isteri-isteri dia yang lain tak kecil hati. Mesti tersinggung perasaannya. Jadi apa yang Rasulullah ajar ni kepada kita? Kalau seseorang tu kahwin ramai, bolehlah dia buat macam tu? Gitu ke? Takkanlah begitu. Tak masuk akal itu. Sama juga selalu dikatakan Rasulullah kenapa ketika dia sakit di akhir hayat tu, dia tanya, besok saya di mana, besok saya di mana. Sebenarnya dia terlalu ingat kepada Aisyah, sebab dia sayang lebih kepada Aisyah tu daripada yang lain. Itu pun tak masuk akal juga. Apa nak buatnya? Nak mati dah, sakit, nak berjalan pun kena apa-apa. Kalau isteri dia yang, kalau dia sayang pun untuk apa? Tak patut kita kata begitu Rasulullah ni. Saya kat isteri-isteri dia yang lain tersinggung, mesti kata kita ni macam mana? Rasulullah sebenarnya tak sayanglah kepada kita, dia sayang kepada Aisyah. Itu akan jadi akibatnya. Yang sebenarnya Rasulullah SAW tahu dia nak mati dah, dia sakit ini, dan dia akan mati di rumah Aisyah. Sebab itu dia tanya-tanya tu. Kalau kita nak mati, kita lagi takut, tak mahu pergilah tempat tu. Dia tidak, dia nak pergi. Bukan kerana Aisyah lebih cantik daripada yang lain, kerana muda ke apa. Tidak, tak sesuai tu kita kata begitu pada Rasulullah. Sama juga di sini. Bukan kerana itu. Kerana Aisyah ni selain dia isteri Rasulullah, dia pergi perang Badar. Sahabat-sahabat yang ikut serta perang Badar zaman Sayyidina Umar memang dibagi habuan khusus kerana itu. Jadi ini semua menunjukkan umur dia pada ketika itu, ketika kahwin dengan Rasulullah, bersama dengan Rasulullah itu bukan 9 tahun, tapi lebih daripada itu. Kalau tidak, kenapa dia benar pergi perang? Pergi perang ni apa maknanya pada ketika itu? Kalau sekarang ni pun mendedahkan isteri, mendedahkan kanak-kanak kepada bahaya, tu tak patut itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita mengambil kira zaman itu, kalau ditangkap, ditawan, jadi apa? Jadi hamba abdi. Itu mendedahkan isterinya kepada bahaya yang sangat besar. Tapi kalau dia sudah dewasa, patut. Tengok sahabat-sahabat berapa ramai yang lain tidak dibenarkan. Kenapa? Kerana dia tak cukup 15 tahun. Itu saja alasan. Padahal lelaki tu. Itulah. Jadi soal benda macam ni kan, benda khilaf. Ada orang tak mahu terima, tak kisah, tak apalah, dia tak mahu terima, biarlah. Tapi kalau bagi saya tak nampak banyak bukti-bukti yang lain daripada Bukhari juga yang menunjukkan umur dia ketika kahwin dengan Rasulullah bukan 9 tahun, bukan 6 tahun,
tapi kahwin umur 16 bersama dengan Rasulullah 19. Itu yang lebih tepat. Sebab salah seorang perawi dia tu, Hisham itu, dia terkeliru masalah 6, 16, 9 ni dia banyak keliru. Tak tahu apa penyakit dia. Dalam kitab Rijal ada sebut begitu. Dalam kitab Rijal sebut. Itu riwayat dia lah. Riwayat dia lah. Ada yang sebut Hisham kata, Urwah kata dia semasa kahwin umur 6 tahun bersama Rasulullah semasa 9 tahun. Dia, bukan Aisyah kata. Ada juga riwayat yang lebih banyaknya begitu. Ada juga riwayat yang sebut saya, maknanya Aisyah cerita. Yang Aisyah cerita sebenarnya macam mana? Kita takut macam tadi sahabat itu, itibad itu. Dia kata Rasulullah ceraikan isteri dia, padahal itu silap dia. Mungkin dia tidak silap, yang dengar ni yang kemudian ini keliru. Itulah yang dikatakan waham perawi. Tak mau terima pun tak ada jadi masalah. Ini bukan masalah akidah. Kemudian itu bukan masalah hadis pun. Bukan hadis. Itu kata-kata Urwah. Kata-kata Urwah. Paling tinggi pun kata-kata Aisyah. Kalau ada berlaku kesilapan pun tak ada apa di situ. Cuma kalau orang kafir kata macam-macam, dia kata kepada Rasulullah SAW ni, macam mana kita nak jawab? Susah. Dalam keadaan berapa banyak lagi ada bukti-bukti yang lain yang tidak menunjukkan begitu, yang menunjukkan dia ni sudah dewasa. Itu kita nak buat macam mana? Takkan kita nak buat saja hadis-hadis itu. Bagi saya rasa lebih kuat yang ini. Wallahu a'lam. Ya. Mana adakah dia berkaitan unsur Syiah kat situ? Nak kaitkan Aisyah yang muda. Ada unsur Syiah? Mungkin ada, tapi perawi-perawinya tidak Syiah. Sebab Syiah ni dia nak cerita Fatimah tu anak Rasulullah yang bungsu. Dan ketika Ali, sebab Fatimah ni dia sama tua dengan Aisyah, bermakna dia kahwin masih budak juga. Dia nak membenarkan itu, dia kata ini boleh jadi, tapi perawi-perawinya itu bukan Syiah. Allah. Rasanya sekadar itulah. Allah.